Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan media. Hari ini saya merasmikan Muktamar Dewan Pemuda PAS Malaysia kali ke-63, dan dalam ucapan dasar yang telah pun disampaikan oleh Ketua Pemuda tadi, beberapa keputusan dan saranan dalaman dan luaran dan dipersiapkan Dewan Pemuda menghadapi hari ke-15 khususnya. Dan saya nyatakan bahawa dari segi komitmen parti, kita akan memperkasakan parti melalui kekuatan yang ada pada Dewan Pemuda. Dari segi persiapan, saya fikir saya dah turun beberapa negeri bersama dengan rakan-rakan daripada Perikatan Nasional, dan kita telah pun bentuk jawatankuasa bagi menghadapi pilihan raya. InsyaAllah pada 3 bulan nanti ada pelancaran jentera pilihan raya PAS Peringkat Kebangsaan yang akan diadakan di tapak kompleks 3 bulan pukul insyaAllah. Dari segi jawatankuasa pergangan kursi di peringkat Perikatan Nasional, kita pun dah turun dan mengadakan mesyuarat kali pertama, dan parti menyerahkan mereka selesaikan dulu sebelum mereka angkat kepada parti untuk diputus bersama. Secara keseluruhan saya tengok jentera parti dah pun ready dah untuk pilihan raya, walaupun sebagaimana yang telah pun diumum oleh Presiden parti melalui Setiausaha Agung, bahawa kita melihat keperluan semasa ni ialah untuk kerajaan memberi fokus kepada kepentingan memulih semula kebajikan rakyat yang tertekan baru selesai isu COVID dan sebagainya. Negeri-negeri yang di bawah kepimpinan PAS, kita putus bahawa kalau sekiranya kerajaan pusat membubarkan parlimen sebelum Mac, negeri-negeri tidak akan selepas Mac tahun 2023. Dan saya difahamkan 3 negeri lain juga turut sama, Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang juga membuat keputusan yang sama. Walaupun ini terpulang pada parti masing-masing, cuma saya cakap bagi pihak PAS lah. Itu dulu. Silakan Ketua Pemuda. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mewakili Dewan Pemuda PAS Malaysia, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan yang berhormat Timbalan Datuk Seri Timbalan Presiden untuk turut merasmikan pertama kami pada kali ini. Dan apa yang penting, apa yang telah saya sebutkan dalam ucapan tadi ialah berkenaan dengan 9 tawaran kepada anak muda yang menjadi agenda kami dan akan didetailkan dalam dokumen-dokumen yang akan kita keluarkan selepas daripada ini menjelang pilihan raya nanti. So 9 tawaran anak muda ini merupakan intipati yang akan dibahaskan di dalam pembahasan kewakilan selepas daripada ini. Bagi pihak Dewan Pemuda PAS Malaysia sendiri, walaupun saya tidak sebut dalam ucapan tamu, tetapi kesediaan parti menawarkan 30% calon daripada anak muda adalah merupakan satu tanda bahawa parti menghargai sumbangan anak muda dan juga sokongan daripada anak muda. Walaupun demikian, secara peribadi saya melihat ia bukanlah merupakan satu penghargaan semata-mata, tetapi cabaran kepada orang muda ataupun golongan muda untuk memenuhi kelayakan sebagai calon membawa aspirasi parti dalam pilihan umum yang akan datang. Terima kasih sekali lagi pada Datuk Seri Timbalan Presiden. Soalan bertanya. Datuk Seri, untuk jawatan kuasa pembahagian kursi tadi, untuk PN atau PAS saja? Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Okey. Mesyuarat kali pertama tu bila? Yang dah diadakan tu? Saya tidak terlibat kuasa, cuma sejak mereka maklum bahawa mesyuarat pertemuan pertama telah pun diadakan. Mungkin dalam masa terdekat baru. Dalam masa terdekat. Baru. Mesyuarat akan diteruskan oleh tan kuasa, dan parti kita bagi mandat dulu tan kuasa untuk tengok seluruh negara, kemudian baru diangkat pada parti masing-masing. Datuk, tadi dalam ucapan Datuk ada sentuh yang bahawa PAS akan buat keputusan penting dalam bulan ini. Dia merujuk kepada apa? Pembagian kursi? Kita tengok ada beberapa perkara yang perlu untuk duduk bersama. Contohnya, kalau kita nak tawan Selangor, saya fikir PAS, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional perlu duduk bersama. Begitu juga ada 27 kursi yang kita rasa agak kritikal kalau sekiranya kita bertembung. Walaupun
kita terpulang pada untuk kita terbuka dalam hal ini untuk melihat jauh ke depan kepentingan tersebut. Walaupun pun kita di segi parti kita ready dalam semua situasi. Maksudnya ini untuk soal 27 kursi yang kita rasa kalau bertembung dua-dua parti akan rugi. Perikatan Nasional pun rugi, BN pun rugi. Jadi sedikit kursi itu mungkin akan ada perbincangan perundingan kalau sekiranya mereka bersetuju. Tapi bagi parti dari segi siapa pilihan raya saya fikir tak ada isu lah. Kita ready. Hanya 27 kursi itu je. 27 kursi yang agak kritikal dan beberapa negeri-negeri lain saya fikir perlu kita bincang. PAS saya nak tegaskan bahawa PAS kita masih mendukung kenyataan ummah sebagai teras muafakat politik. Iaitu teras yang kita masih pegang dan itu disebut oleh Tokoh Presiden beberapa kali. Maksud 27 kursi itu di Selangor saja? No, seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Kat Parlimen. Ada sebarang perundingan dengan BN? No, hingga setakat ni tak ada. Cuma kita hubungan dalam konteks kita dalam kerajaan persekutuan. Sebab yang mendukung kerajaan kan yang semua parti UMNO pun ada, PAS ada, Satif pun ada. Kita hubungan sangat baik, tak ada masalah. Hubungan personal tak ada, tapi dalam konteks parti belum. Terus antara negeri 27 kursi terlibat tu, negeri yang terlibat kan banyak. Banyak lah negeri. Biarlah biar kita tengok. Selangor di antaranya, Selangor Ini kursi ini dimenangi oleh PS kan. Akibat daripada dua-dua PAS pun tak menang, UMNO pun tak menang, dan kalau sekiranya muafakat politik dapat dibuat, kita jangka kawasan-kawasan itu boleh kita. Contoh Raub lah contoh. Raub, Bentong. Maknanya 27 kursi ni memerlukan rundingan dengan Barisan Nasional. Ya. Betul, maksudnya 27 kursi ni adalah kursi-kursi yang pernah dimenangi oleh PAS masa sebelum Ada yang UMNO menang, ada yang PAS menang. Yang bercampur. Okey, mari dilihat lebih terbuka untuk berbincang kembali dengan kes. So, apa jadi dengan penyatuan ummah yang dibawa oleh PAS? Dan adakah kerjasama dengan PH ni ada dibincangkan dalam mesyuarat PN? Bersama dengan Pakatan Harapan. Kita tak bincang dengan Pakatan Harapan. Kita dah buat keputusan parti bahawa PAS tidak akan bersama dan sebarang perundingan bersama dengan Pakatan Harapan. Itu stop. Jadi kita perundingan kita melihat bahawa muafakat dalam konteks kerangka muafakat nasional MN bersama PN. Walaupun saya nak tegaskan bahawa tidak ada parti hingga setakat ni MN belum dibubar, tak ada UMNO pun tak istilah bubar, bagi kita perlu mengekalkan platform ini kerana kepentingan Islam dan kepentingan Melayu pada masa depan negara. Kalaupun bukan hanya untuk konteks politik, kita banyak isu-isu yang perlu kita tak bersama. Jadi platform tu kena ada. Kalau dalam pilihan raya, kalau UMNO buat keputusan BN, kita pun ready. Kalau terpaksa lawan, kita lawanlah, itu biasalah politik. Sesuai untuk buat keputusan tu adalah dalam tempoh sebulan ini sama ada untuk bersama dengan Ya, kita tengok hala tuju lah. Sebulan tu saya bagi masa untuk kita clear hala tuju supaya bagaimana pemuda sebut dalam ucapan bahawa jentera kita ready, tapi nak tahu lagi bagaimana dengan status 27 kursi tersebut. Dah ada perbincangan dengan BN secara rasmi atau Belum. tak rasmi? Tidak ada. Cuma kita melihat ada keperluan. Maknanya 27 kursi ni platform MN tu boleh digunakan untuk, Saya fikir itu platform yang baik, dan dari segi itulah platform yang ada yang kita boleh. Datuk Seri yakin tak BN boleh terima disebabkan UMNO sendiri BN yang kata nak bertanya semula kan? Ya. Kita melihat ini salah satu option yang ada. Option yang jelaknya lawan lah. Kalau lawan tak ada isu. Jadi kita memberi dia lawan. Politik ni kalau tak berlawan, dia macam beli 4 pi je. Memang kena lawan lah. Tetapi kita tak nak menang jadi arang, kalah jadi abu. Dua-dua tak menang, akhirnya kita ada kepentingan bersama. tapi perbincangan tu agak-agak bila akan dilakukan yang ni sebab Itu tak ada time frame lah, kita sebelum pilihan raya. Okey, terima kasih. Cik sorry, nak tanya pasal Fokus. soalan lain sikit. Soalan untuk puncak pertama tutup Okey, okey dah, saya nak tanya pasal Fokus sikit.
Yang apa nak tanya tadi? Oh, saya nak tanya pasal banjir di Kelantan. Ada ramalan tak ada banjir besar untuk tahun ni? Sebab tahun lepas tak ada kan? Tahun ni macam mana dengan ramalan? Tengok pattern taburan hujan sekarang ni berubah dengan pelbagai iklim yang berlaku. Dan kita tengok sepanjang tahun ni kita hampir hujan sepanjang masa. Dan hutan, pattern hujan tu dia turun dalam skala yang lebat dan tempoh yang singkat, dan tu mendatangkan kesan banjir segeralah, banjir kilat. Kalau ikut unjuran taburan hujan pada hujung tahun ni, kalau ikut unjuran tahunan lah, jumlah taburan hujan yang ada ni makin sikit. Walaupun kita tak tahu sebab dengan perubahan iklim ni, kita negara-negara dan NADMA dan agensi kita bersedia dalam mengurangkan impak banjir pada tahun ini. Secara keseluruhannya Perdana Menteri akan turun ke Kedah untuk melawat satu diyan. Kita yan ni bawah Kementerian Alam Sekitar, kita membina struktur sabu dam, struktur sabu pertama di Malaysia. Kita buat di yan, ada 2, dan progresnya sangat baik hingga setakat ni, dan seperti akan turun. Yang keduanya di Baling kita dah ada 2 RTB, rancangan tempatan banjir, fasa 1, fasa 2, dan kita ada peruntukan untuk 2 sabu dam. Kita ada peruntukan 6 juta untuk baik pulih banjir, kesesakan banjir bawah ni, dan ada 4 projek berkala air melalui dana wakaf air. Keseluruhan lebih kurang dalam 200 juta akan bagi mengatasi kesan banjir dan persiapan yang berlaku di Bali bawah ni. Nanti akan turun dan agensi Kementerian Sekitar akan hadir sama. Satu lagi saya nak umum bahawa kita juga ada pelancaran di denai sungai di Pulau Pinang, dan juga akan dilancarkan pada hari Jumaat petang. Datuk Seri, saya nak confirmkan dan Datuk Seri kata okey, tadi bersama dengan PH tu, adakah ia dibuat keputusan utama tu dibuat bersama dengan bersatu? Ini pendirian PAS. Pendirian PAS. Belum dibawa. Tapi kita bawa pada bersatu bahawa ini pendirian PAS dalam bersatu. Saya fikir sebagai komponen dalam Perikatan Nasional kita akan buat bersama-sama. Untuk yang 30% calon pemuda tadi dah dimajukan ke nama-nama calon kepada pihak pimpinan? Soalan untuk kami bukan bersedia untuk 30%, kami telah bersedia untuk 100%. Tetapi dalam masa yang sama kita kena melihat juga faktor winnable candidate, kerana itulah menjadi faktor akhir yang saya fikir akan dipertimbangkan oleh parti. Tapi apa yang disebut oleh Datuk Seri tadi merupakan satu bukti bahawa parti sentiasa menghargai orang-orang muda, generasi muda, dan itu membuktikan bahawa PAS ini masih sentiasa relevan untuk pelbagai situasi perkembangan semasa. Bagi pihak kami, sebagaimana saya sebut tadi, itu merupakan cabaran kepada kami untuk membekalkan calon-calon di peringkat bawah yang boleh dikira sebagai winnable candidate untuk memenangi. Dah ada list. Kami telah bersedia dengan list kami, tapi itu peringkat akhirnya akan diputuskan oleh PAS. Dalam PAS tak ada masalah, insyaAllah, insyaAllah. Boleh? Soalan lagi tak ada? Tadi boleh cakap yang meminta untuk pimpinan untuk menyegerakan urusan pembahagian calon yang berbahagian kursi dengan segera kan. Seperti hari itu, macam mana Pak Amri? Sekarang kemudian itu yang telah disebut oleh Datuk Seri tadi bahawa perjalanan PAS akan diumum dalam masa sebulan. Jadi itu yang kami pemuda minta, bukan setakat pemuda, tapi ini suara jentera di peringkat bawah, bahawa jentera sudah bersedia, cuma tinggal lagi adakah pengarahan dan pembahagian kursi itu perlu dimuktamadkan untuk memperkemaskan negara kerja. So adakah awal dirasa bahawa konflik yang berlaku antara dalam PN sekarang sudah menjadi penyebab? Saya fikir tidak ada konflik di dalam PN, cuma ia merupakan satu proses untuk membuat keputusan sahaja. Biasalah dalam buat keputusan ini akan ada peragu yang dialih, kursi-kursi meja yang dialih, biasa. Sorry, yang mesyuarat tu, mesyuarat PN bila akan diadakan dalam sekolah? Kita selalu mesyuarat Perikatan Nasional selalu ada meeting. Kita ada meeting bulanan bersama dengan barisan kepimpinan Majlis Tertinggi Perikatan Nasional. Kita ada jawatan kuasa di bawahnya yang sentiasa mengadakan perbincangan. Sebenarnya perbincangan PKPN ini sentiasa ada. Pendirian PAS tadi untuk dibawa
pada mesyuarat terdekat? Bila? Pendirian tentang Pendirian mengenai- itu dah kita buat kenyataan resmi. Setiap langsung dah keluar kenyataan resmi. Sesuatu dah keluar kenyataan resmi bahawa kita tidak akan bersama dengan itu pendai parti. Saya fikir rakan-rakan komponen mereka tahu pendai PAS dan jadi saya cakap pada pendai PAS lah. Yang berkaitan cara dia ada yang soal lama Dia selagi tak keluar nama. Tunggu hari calon. Hari penamaan calon. Okey, terima kasih semua. Okay, thank you. Okay, terima kasih.